Boleh bertemu 39% murid sekolah bimbang dengan grade peperiksaan mereka. Ini adalah sebenarnya laporan daripada kajian survey yang dilakukan oleh Yellow Heart Survey yang mana merangkumi lebih kurang 1,746 kanak-kanak Malaysia yang berumur sehingga 21 ke bawah yang merupakan kanak-kanak ataupun dalam kajian laporan ini, dalam survey ini merangkumi kanak-kanak pengguna internet, dan ini dipetik daripada laporan Yellow Heart yang bertajuk Life Under COVID-19 for Children Online Values and Challenges. Jadi untuk itu kita nak bersama dengan Profesor Datin Dr. Marini Makno, Presiden Majlis Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak. Assalamualaikum Prof. Ya, Waalaikumsalam. Prof, kalau melihat daripada kajian yang saya sebutkan sebentar tadi, kalau dilihat kita fokus terus kepada satu segmen ataupun di bawah section pertama, Life Under COVID-19, yang melihat kepada attitude in going for online classes, 39% kanak-kanak dalam laporan survey ataupun kajian yang dilakukan ini bimbang dengan keadaan ataupun grade peperiksaan mereka. Malah kalau diikutkan dalam laporan kajian survey yang sama, 31% juga stres ataupun tertekan dengan kelas-kelas atas talian ataupun tuition-tuition atas talian. Mungkin pada waktu ini daripada sudut sebagai seorang pakar dalam melihat pada pendidikan awal kanak-kanak ini, adakah ini sebenarnya satu petanda ataupun realiti yang sebenar yang berlaku pada ketika ini dalam fasa pandemik pada ketika ini, khususnya melihat kepada kebajikan pendidikan awal kanak-kanak? Ya, terima kasih Fauzi. Sebenarnya apa yang berlaku sekarang ini memang itulah realitinya. Tapi kalau kita lihat daripada kajian, daripada laporan yang telah Fauzi sebut tadi, kita lihat bahawa diambil sampel itu hingga umur 21 tahun ya. Dan dalam konteks di Malaysia, akta kanak-kanak itu maksudnya ialah sehingga yang berumur 18 tahun, tak silap saya. Tapi dalam aspek psikologi, 11 tahun ke bawah itu adalah merupakan kanak-kanak. Tak apa, kita ambil daripada keputusan yang telah dilakukan itu. Kalau kita lihat di sini, stres itu memang wujud. Tetapi stres yang wujud ini adalah berbeza-beza. Kerana kanak-kanak ini ada peringkat awal kanak-kanak, iaitu di peringkat tadika, sekolah rendah, pertengahan kanak-kanak. Dan akhirnya umur 9 hingga 11, kita lihat adalah akhir kanak-kanak itu, yang mana yang selebihnya adalah remaja. Jadi kalau kita lihat dalam konteks kanak-kanak, memang stres itu berlaku. Cuma di sini sekarang ni ialah membezakan sama ada tahap stres itu tinggi atau rendah, ialah bagaimana mereka dapat mengawal keadaan, bagaimana mereka dapat menghadapi masalah itu. Jadi kalau sekiranya mereka dalam golongan pertengahan, lewat dan juga awal remaja tapi masih lagi disebut kanak-kanak, kita lihat mereka dah boleh berfikir, mereka dah boleh meluahkan perasaan dan sebagainya, dan mereka dah boleh buat keputusan. Tetapi bagi kanak-kanak terutama di tadika dan sekolah rendah sebelah bahagian bawah, iaitu darjah 1, 2 dan 3, mereka masih lagi memerlukan bimbingan. Tetapi dalam keadaan pembelajaran dalam talian ini, kita kata PDPR, kebimbangan mereka ialah tentang peperiksaan. Kerana kita tahu bahawa dalam sistem pendidikan kita walaupun telah berubah, tetapi sistemnya masih lagi berorientasikan peperiksaan. Jadi kalau dengan belajar dalam talian, kebanyakannya dalam kajian juga mendapati bahawa mereka ini kurang dapat memahami. Jadi kebimbangan mereka, mereka cemas, mereka takut. Dalam masa yang sama pula ada kekangan-kekangan untuk mereka tak boleh bergerak bebas, bersosialisasi dengan kawan-kawan. Jadi ini sedikit sebanyak menyumbang kepada stres mereka yang akhirnya kalau tidak dikawal boleh membawa kepada kesihatan mental yang tidak begitu sihat untuk mereka teruskan kesinambungan dalam proses belajar ini. Tapi kalau di sini saya boleh katakan bahawa stres itu memang wujud. Pembelajaran dalam talian memang patut diteruskan. Tapi dalam keadaan sekarang ini kita lihat pembelajaran bersemuka telah berlaku. Jadi sedikit sebanyak boleh mengurangkan sedikit stres yang dihadapi, yang dilalui oleh kanak-kanak. Bersama juga dengan pada saya ialah dengan ibu bapa yang memang susah hati tentang anak faham atau tidak belajar. Guru pun susah hati sama ada anak murid mereka faham atau tidak. Jadi sedikit sebanyak pembelajaran secara bersemuka ini, secara fizikal ini dapat membantu mengurangkan stres yang memang berlaku pada anak-anak, terutama apabila mereka perlu belajar dalam talian tersebut.
Prof cakap tentang kesihatan mental ataupun stres kanak-kanak ini, ada yang mengatakan golongan kanak-kanak yang terpaksa melalui proses norma baru pendidikan atas talian ini seolah-olah keadaan mereka boleh dikatakan mental dah koyak. Tapi mungkin pada waktu ini kalau dalam laporan ataupun kajian survey Yellow Heart ni, kalau saya kembali balik selangkah ke belakang sebelum kita melihat kepada 39% ataupun 31% yang stres, kanak-kanak yang tertekan belajar atas talian ini, dan juga 39% kanak-kanak risau bimbang dengan grade peperiksaan mereka. Kajian yang sebelumnya ataupun dalam seksyen yang sama melihat kepada tempoh masa pembelajaran atas talian ini. Kalau saya rangkumkan secara peratusnya, lebih pada 71% kanak-kanak ini merasakan mereka meluangkan satu jangka masa yang cukup panjang hanya untuk proses PDP, pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Mungkin pada waktu ini, mungkin daripada saranan dan juga pandangan Prof melihat kepada perlunya kita melihat kepada tempoh masa yang terlalu panjang ni sebenarnya membebankan untuk kanak-kanak dalam proses PDP ini, Prof? Okey, kalau kita lihat sebenarnya seorang kanak-kanak itu banyak ciri-ciri yang perlu kita semua tahu, terutama ibu bapa dan juga guru-guru di luar sana tentang psikologi anak itu, perkembangan anak itu. Kalau dilihat dalam konteks pembelajaran dalam talian ni, kita semua perlu tahu ya bahawa kanak-kanak itu tumpuan perhatiannya yang paling berkesan adalah dalam 20 minit yang pertama. Itu untuk kanak-kanak di tadika dan juga di sekolah rendah. 1, darjah 1, 2 dan 3 ya. 20 minit yang pertama itu adalah paling berkesan. Bayangkan subjek demi subjek mereka perlu lalui dalam talian hanya bertukar guru ya. Jadi ini kesinambungan ini membuatkan mereka tak boleh beri tumpuan ya. Jadi di sini jika sekiranya guru pandai memainkan peranan untuk menarik perhatian anak-anak murid itu supaya kembali fokus, itu tidak menjadi masalah ya. Tetapi dalam keadaan walau dapat tarik perhatian sekalipun, fitrah kanak-kanak mereka ingin bergerak bebas. Jadi 20 minit pertama itu yang saya sebut tadi memang paling berkesan. Kita orang dewasa adalah 45 minit pertama. Jadi bayangkan kalau mereka di sekolah menengah itu subjek demi subjek daripada pukul 8 pagi hinggalah pukul 1 petang, malah ada yang lanjut hingga 3 petang, pastinya keadaan yang menjemukan, membosankan, menyebabkan mereka tidak boleh fokus. Jadi mungkin pada saya sekarang ini jika ada mereka anak-anak murid di luar sana yang tidak mahu ke sekolah menghadiri pembelajaran secara bersemuka, memang ada pembelajaran dalam talian yang akan dilakukan. Sewajarnya lah guru-guru dan juga pihak-pihak pentadbir sekolah supaya dapat memainkan peranan yang penting, lebih berfikir secara kreatif untuk memastikan bahawa pembelajaran dalam talian itu dapat diwarna-warnikan supaya dalam masa katakanlah 40 minit itu tidak terasa 40 minit itu kerana kita nak tarik perhatian mereka untuk belajar. Jadi mungkin dapat dipendekkan masa pembelajaran dalam talian itu, terutama kalau dia hanya melibatkan guru seorang sahaja yang bercakap. Kerana dalam talian ni kita tak boleh buat aktiviti. Tapi kalau guru itu lebih kreatif, maka akan ada aktiviti interaktif di antara guru dan murid yang berada di bukan dalam tempat yang sama. Jadi kalau ini dapat dilakukan, maka saya rasa pembelajaran dalam talian itu akan menjadi lebih menarik. Tapi apapun, jika sekiranya pembelajaran dalam talian ini berterusan dari 8 pagi hinggalah pukul 12 tengah hari ataupun 1 petang, ini akan menjejaskan mentaliti anak-anak itu, kesihatan mental anak-anak itu, tapi tidaklah sampai dikatakan mental itu terkoyak ya. Mental terkoyak tidak akan berlaku. Cuma kesihatan mental itu sedikit terjejas, kurang tumpuan perhatian, maka kuranglah faham tentang subjek-subjek yang akan dipelajari. Apatah lagi kalau memikirkan setiap hujung penggal akan ada peperiksaan. Setiap mungkin minggu ada kuis-kuis yang tertentu. Jadi ini juga sedikit sebanyak menambahkan kebimbangan mereka yang juga merupakan salah satu lagi indikator yang membawa kepada kesihatan mental yang tidak begitu sejahtera untuk kanak-kanak itu sendiri.